Kali yang lain, para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah untuk orang yang mengerjakan demikian dan demikian? Wahai Nabi Muhammad, kalau kami ni ada duit banyak, kami duduk sedekah setiap hari, apakah yang kami dapat? Orang lain tanya macam tu. Tapi Huzaifah dia tanya lain, wahai Rasulullah, apakah yang merosakkan demikian dan demikian? Rasulullah, kalau kita ni rajin bagi derma, apa yang akan rosakkan kita punya pahala tu? Dia tanya terbalik daripada sahabat-sahabat. Tak kala Rasulullah melihat aku menanyakan tentang bahaya yang merosakkan amal, sifat-sifat mazmumah tadi, lalu beliau menentukan ilmu ini untukku. Maksudnya Huzaifah dia ada ilmu ini. Huzaifah juga ditentukan oleh Nabi dengan pengetahuan tentang orang munafik. Nabi Muhammad bagi tahu kat Huzaifah ni siapa dia orang munafik. Macam mana cara-cara nak kenal orang munafik. Sahabat lain dia tak kenal, dia agak-agak. Tapi yang Huzaifah tadi confirm. Kalau dia kata A tu munafik, memang orang munafik betul. Dia bukan agak-agak dah. Tapi dia seorang aja yang tahu. Dia sendiri yang mengetahui tentang ilmu mengenal nifaq. Nifaq ni sifat munafik. Sebab boleh jadi munafik dan bahaya fitnah yang halus-halus. Sebab itu Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan sahabat-sahabat yang lain tanya dekat Huzaifah ni, siapa dia orang munafik, tapi dia tak cerita. Dia ada ilmu tu, dia tak cerita. Cuma dia kata jumlah dia sekian-sekian. Adalah dalam 30-40 orang. Tapi dia tak cerita siapa-siapa ni. Sayyidina Umar pun takut, aku ni munafik kan. Dia pergi jumpa dengan Huzaifah, dia pun tanya, Huzaifah, dalam kalangan orang munafik yang ramai tu, Umar ni masuk tak? Huzaifah kata Umar terlepas. Lega lah Sayyidina Umar. Sebab Umar sendiri pun takut, kok dia jadi orang munafik. Tu Umar, Sayyidina Umar. Yang kita ni kan, orang biasa, silap-silap kita dah masuk dalam tu, golongan munafik dah. Tu yang kena belajar soal hati tadi. Sayyidina Umar apabila dia panggil untuk melakukan sembahyang mayat, dia tengok lebih dulu Huzaifah datang ke tak datang. Sebab Huzaifah ni kalau orang munafik dia tak sembahyang. Jadi Sayyidina Umar dia tengok, Huzaifah datang tak? Huzaifah ada, okey kita sembahyang. Huzaifah datang tak? Huzaifah tak datang, dia balik. Dia tak mau sembahyang kat mayat tu, sebab dia tahu Huzaifah tak datang ni maksud dia mayat tu munafik dulu. Sampai tahu tu. Sebab itu Huzaifah ni digelar pemegang rahsia Nabi. Huzaifah al-Yamani. Bersungguh-sungguh belajar tingkat-tingkat hati. Dan hal ehwal hati tadi adalah kebiasaan ulama akhirat. Ulama dunia dia tak cerita, ulama akhirat dia cerita. Kerana hatilah yang berjalan mendekati Allah Ta'ala. Kan kita belajar dulu, yang menghubung antara kita dengan Allah ni hati, roh, jiwa. Dia bukan jasad kita. Yang kita sembahyang tu kan balik tu bukan yang itu, hati kita. Kalau kita sembahyang pun tak ikhlas, apa guna sembahyang? Dia hati yang menghubungkan kita dengan Allah, hati. Jadi kitab soal hati yang terbesar dalam agama Islam setakat ini kitab Ihya. Ada kitab yang kecil-kecil macam kitab Hikam. Tapi kitab Hikam tu dia tak hurai. Ulama kena hurai. Yang kitab Ihya ni Imam Ghazali hurai siap-siap. Kitab soal hati. Jadi bicara soal hati ni dalam pelajaran fiqh dia tak ada. Dalam fiqh ni dia tentukan sembahyang sah ke tak sah. Dia tentu yang tu. Kalau kamu buat begini sembahyang kamu sah, diterima. Kamu buat begini sembahyang kamu tak sah. Dia tumpu yang tu. Tapi kalau ilmu tasawuf dia bicara soal hati. Dari segi ambil air sembahyang, syarat rukun semua sah dah. Tapi dari segi hati kamu ikhlas tak sembahyang? Cinta Allah tak sembahyang? Ada tak rasa tawaduk time sembahyang? Dia soal hati. Jadi dalam pelajaran tasawuf, dalam pelajaran ilmu kalam usuluddin pun ringkas cakap tak ada soal hati. Soal hati dalam pelajaran tasawuf saja. Maka jadilah pengetahuan ini ganjil dan terhapus. Jadi orang yang bicara soal hati ni tak ramai. Rata-rata pengajar-pengajar agama ni soal hati dia kurang cerita. Dia seronok cerita bab hukum hakam. Dan kita pun seronok hukum hakam, kita nak tahu. Kalau saya buat begini dosa tak? Salah tak? Dapat pahala tak? Kita pun nak tahu yang tu. Soal hati ni jarang orang nak tanya. Sebab tu dia katakan benda ni makin lama makin jadi ganjil. Ilmu tasawuf ni dia jadi ganjil. Yang bicara soal hati dia jadi ganjil, jadi terhapus. Di bawah tu ada syair. Syair ni saya pun tak faham, baca je.
Jalan itu sangat banyak, tapi jalan kebenaran hanya satu. Yang melibatkan hati itu tadi, yang itulah yang nak menyampaikan kepada Allah. Yang pergi berangkat ke jalan kebenaran itu satu-satu. Maksud dia tak ramai. Tak ramai orang. Tu dia yang tahu. Yang bawah tu tak tahu, kena panggil Tok Syekh dia lah. Kesimpulannya, bahagian terbanyak dari manusia itu tidak condong hatinya selain kepada yang mudah dan sesuai dengan tabiat. Rata-rata manusia ni, dia suka apa yang nafsu dia suka. Jadi kebenaran itu pahit dan payah untuk tegak terus. Mengetahuinya sukar, jalannya berliku-liku, lebih-lebih mengenal hati dan mensucikannya dari pekerti yang tercela. Lebih-lebih lagi pelajaran yang pasal nak cuci hati daripada sifat mazmumah. Yang tu dia orang tak berapa minat. Orang tak mau. Ini adalah satu cabutan dari jiwa yang terus menerus. Imam Ghazali cakap, ringkasnya dia kata macam orang minum ubat. Bila nak baik, minum ubat pahit. Yang itulah yang cara terbaik dia. Jadi ilmu soal hati ni nak belajar memang boring, tak minat. Sebab dia duk attack hati kan. Tapi yang itulah ubatnya, kena tahan. Nak sihat kena makan ubat pahit, kena tahan. Sama juga dengan orang yang berpuasa, kata Imam Ghazali. Orang di dunia ni dia tahan. Puasa lah tahan kan. Sebab apa? Dia nak dapatkan esok di akhirat. Nak buka puasa di depan Allah tu dia seronok. Macam kita nak periksa, nak dapat A dah tentulah kena tuition, kena buat study group, kena pergi kelas tambahan, kena buat ulang kaji, kena buat nota. Pahit. Macam ubat lah pahit. Tapi bila dapat keputusan A, seronok. Tapi orang yang tak mau pahit tadi, nak relax, kelas tambahan tak mau pergi, ulang kaji tak mau buat, nota tak mau buat, jadual study tak mau buat. Dia nak senang. Bila nak senang, bila orang lain dapat A, dia dapat E. Dia macam tu. Jadi kapankah, bilakah orang nak suka jalan ni? Imam Ghazali buat soalan. Bilalah agaknya orang nak suka jalan tasawuf ni? Maksud dia tak ramai orang suka. Sebab itulah di kota Basrah, zaman Imam Ghazali dan sebelum tu, di kota Basrah di Iraq tu ada 120 orang tok-tok guru yang mengajar. Tapi dalam 120 orang tu, yang bicara soal hatinya 3 orang sahaja. Itu zaman kegemilangan Islam tu. Daripada 120 orang tok-tok guru yang mengajar, 3 orang saja yang bicara soal hati, iaitu Sahal Tusturi, As-Syubahi dan Abdul Rahim. Kalau zaman sekarang sebab tu susah nak dapat. Yang duduk keliling dengan tukang-tukang nasihat, yang ramai-ramai tadi memang ramai lah. Bila buat kuliah ramai orang datang. Tapi yang duduk dalam kuliah-kuliah soal hati tadi tidak melampaui 10 orang. Yang duduk dengan Sahal Astusturi tu anak murid dia macam kita, sikit je. Tapi kalau ceramah popular, ramai, 3,000 orang. Sebab dia soal fiqah, ada lawak-lawak sikit, soal isu semasa, politik, orang suka, memang ramai. Tapi kalau ni nak betulkan hati, pelajaran tasawuf, 3-4 orang je. Tu zaman tu pun macam tu, zaman sekarang lagi. Sebabnya tak lain, ialah barang yang bernilai. Kata Imam Ghazali, kenapa majlis pengajian yang soal hati ni sikit? Sebab dia bernilai. Tak layak selain kepada orang-orang tertentu. Dia untuk orang biasa-biasa tak layak. Dia untuk orang-orang terpilih. Sebab dia barang bernilai. Sebab tu dia sikit dia kata. Tu cerita. Dan apa yang dihidangkan kepada orang banyak itu adalah persoalan yang dekat. Yang ceramah-ceramah popular tadi, dia cerita hukum akal, benda-benda yang dekat. Dia tak sampai masuk ke hati. Tapi kalau yang pelajaran tasawuf tadi, dia perbetul hati. Sebab kita tahu tadi, yang menghubungkan kita dengan Allah ni hati. Bukannya jasad, amalan-amalan kita ni bukan. Hati kita. Kita bagi derma, bukan yang tu yang hubungkan dengan Allah. Hati kita, ikhlas tak ikhlas.